lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawaitu ta'lu wa ta'lim wa tazakkura wa tazkira wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata 'alal khair ibtigha'a wajhillah qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka ilman ladunni wa mashraba safihani ya wahabu ya ghani. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi'ulumihi fid dharain amin. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tamim bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Amma ba'du, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katanya Syekh Daud bin Syekh Abdullah Al-Fatani dalam kitab dia Durrus Samin, sehinggalah perkataan beliau muka surat 19 walhasil. Situ deh. Walhasilu. Demikianlah disebut ke Syekh Suhaimi rahimahullahu ta'ala. Kemudian berkata pula ia Syekh Suhaimi saat ni. Walhasilu anna aqsamis sifati arba'atun nafsiyatun wa salbiyatun wa ma'nawiyatun wa ma'ani. Faman nafa syai'an minal aqsamis salasatil awwali aw qala innaha makhluqun aw muhdasatun aw syakka fiha aw waqifun bi an lam yahkum bi annaha qadimatun aw hadisatun kafar li'annahu yalzamu min nafsi syai'in minha an-naqsu. Wa man nafa qismar rabi'a wa huwal ma'ani kal mu'attilati la yakfuru li'annahu la yalzamu ala nafyihi naqsun yakumu bizat fa innaha qadiratun min ghairi qudratin wa muridatun min ghairi iradatin ala mu'taqadihim. Ni katanya dia kok bahasa Arab lah. Bahasa kok bahasa Jawi kita pula, bahasa Melayu pula. Bahasa Arab ni dia ada lengguk dan bahasa dia. Kadang-kadang kita tengok orang Arab sendiri pun tidak faham bahasa Arab. Sebagaimana orang Melayu sendiri pun tidak faham bahasa Melayu. Jangan heran orang Arab silap faham mengenai akidah. Baca Quran, ya. Maka jangan heran sebagaimana orang Melayu pun tak faham bahasa Melayu ada juga. Maka ilmu itu mesti dipelajari. Sekalipun dia bangsa Arab dah, kena belajar juga ilmu akidah. Bukan semata-mata dia orang Arab, dia boleh baca Quran, dia boleh baca hadis. Lepas tu, dia orang Arab dia kat dia tak faham. Dia tak faham. Lah ni ada Arab ni pun. Engkau mentang-mentang dia orang Arab kak. Kecek. Nyo tipu lipat lagu tu. Dia sendiri tak faham bahasa dia sendiri. Kita memang tentulah kalau kita tak faham bahasa Arab, munasabahlah bukan bahasa kita. Maka akidah adalah kepercayaan ataupun pelajaran yang Rasulullah nak ajar kepada manusia
Sama ada menggunakan bahasa Arab ataupun guna bahasa Melayu. Hak penting siapa matlamat dia tu. Sebab tu setengah-setengah kitab ilmu tauhid ini bahasa Jawi dia, kitab Jawi lebih jelas berbanding dengan bahasa Arab. Kadang-kadang ada tok guru tu baca kitab Arab tapi syarah dia tidak tepat. Ada guru baca kitab Jawi tapi syarah dia sangat tepat. Lagu tu. Jadi ada orang bahasa Arab dia faham dah. Tu panggil ada orang zauqil Arab. Zauq dia Arab tu boleh. Supaya orang dia cekak dah bahasa Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Supaya bahasa Melayu dah. Tak ada terjemah dengan nama tu. Tak telitah pun. Dia pakai faham dah. Bismillah tu berapa dia. Maka kita orang Melayu secara khususnya di Nusantara kena belajar kitab Jawi yang membahaskan mengenai akidah. Kerana kita tengok ramai ustaz-ustaz orang yang membahas kitab Arab tanpa merujuk kepada kitab Jawi, maka fahamnya dia, huraian dia, syarah dia, makna yang ia pakai kepada bahasa Arab tak tepat dengan bahasa kita. Maka apabila tidak tepat, maka menghasilkan maklumat dan kepercayaan yang salah. Salah? Sebab duk bahas perkataan, makna sifat, makna gapo. Sebab tu kena mengaji kitab Jawi. Sangat aiblah kita mengaku ustaz, mengaku gapo ko, tok guru ko, pandai kitab Arab, kitab Jawi tak boleh baca. Dia kata hamba mai ngaji Timur Tengah orang, tok guru hamba tak pandai kitab Jawi. Betul lah dia menggoreng Arab. Tapi kita orang Melayu sangat aib. Kitab ulama kita tak boleh baca, kitab Arab pula boleh baca. Ada orang kata tak penting, hak penting dia hamba boleh bahasa Arab, bolehlah jadi ulama. Jangan. Sangat aib tempat kita. Dan lah ni kita tengok percanggahan di antara orang yang mengaku bijak dalam ilmu mutakallimin. Saya mutakallimin lah, saya ilmu kalam ni. Kata bijak tetapi dia tidak menguasai kitab Jawi, maka fahaman dia kita nampak pelik berbanding dengan fahaman yang dibawa oleh ulama-ulama setempat kita. Maka katanya Syekh Suhaimi bahasa Arab dia kata dan hasilnya, hasil perbincangan, hasil bahas bab sifat-sifat ni dia kata bahawasanya terbahagi sifat itu atas 4 bahagi. Mudah-mudah dia kata sifat 20 ni terbahagi kepada 4 kategori, 4 jenis. Dalam 20 tu kita bahagi kepada 4 kategori sifat. Semua sifat tu ya. Tetapi sifat tu dari sudut ni, dari sudut 4 kategori. Pertama dipanggil nafsiyatun. Sifat nafsiyatun dipanggil. Dan kedua salbiyatun, sifat salbiyah. Dan maknawiyah dan ma'ani, 3 sifat. 4 sifat. Ma'ani duduk alif belakang. Maknawiyah duduk depan. Patut ma'ani lah deh kalau kita kira. Sebab apa letak maknawiyah dulu? Sebab sepakat Mu'tazilah dengan Ahli Sunnah. Ma'ani khilaf. Mu'tazilah tidak mensabitkan ma'ani, tak percaya kepada ma'ani, dia hanya percaya kepada zat belaka. Maka benda khilaf tak belakang dululah, benda sepakat tak depan. Tapi kalau kita mengaji sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ani dulu ni, baru maknawiyah. Dak maknawiyah sepakat. Maka bagi barang siapa menafikan sesuatu daripada bahagi yang 3, yang pertama, bahagi 3 hak pertama apa dia? Nafsiyah, salbiyah, maknawiyah. Hak tu 3 hak pertama apa dia? Dia nafi. Maka dia nafi sifat nafsiyah, dia sapi sifat salbiyah, dia mafi sifat maknawiyah. Itu atau pertama nafi. Masalah orang nafi tak percaya langsung. Atau dikata bahawasanya ia makhluk, 3 sifat tu makhluk. Atau baharu, benda tu benda baharu, 3 sifat tadi. Atau syak padanya, baharu ko koding ko tak tahu. Atau berapa masalah dah? Terhenti dengan bahawa, terhenti maknanya tawakuf, wakifun maknanya tawakuf. Saya nak komen bab ni.
sifat nafsiyah ko, sifat salbiyah ni koding ko doa jadi ataupun hadis ko, tak tahu mana. Dengan bahawa tiada menghukumkan dengan bahawasanya sifat saat ni koding atau baharu, yang no komen ya. Baru ko sifat ni tak tahu. Tak tahu, tak boleh nak komen. Wakif dia panggil tawakuh, gapo dia hukum dia jadi kafir. Semua jadi kafir. Nafi 3 sifat syok pada dia ataupun tawakuh, semua masalah ni jadi kafir berlaku. Kerana apa? Kerana apa jadi kafir? Kerana bahawasanya lazim ataupun automatik ataupun menyebabkan kata lazim tu terima. Kerana bahawasanya menyebabkan ataupun melazimkan ataupun automatik daripada nafi sesuatu daripadanya jadi kekurangan dengan kekurangan sekat tu ni. Jadi kekurangan. Nafi sifat nafsiyah kekurangan. Nafi sifat salbiyah kekurangan. Nafi sifat maknawiyah kekurangan. Nafi Tuhan ada tentu dah jadi kafir. Nafi Tuhan tidak berbilai-bilai. Nafi kata Tuhan ni berbilai-bilai lah. Nafi sifat salbiyah berlaku. Jadi kafir. Nafi keadaan Tuhan boleh mendengar kafir. Masalah dia mendengar dengan zat kau sifat tak apa tu. Tapi menafikan keadaan dia maknawiyah tu kafir. Makna maknawiyah sini ai samaratus sifat dia tu. Samarah keses tu waktu jadi kafir. Dan barang siapa menafikan bahagi yang keempat. Gapo dia hak bahagi keempat? Iaitu sifat ma'ani. Kudrat, irada, ilmu, hayat, samuk, basok, kalam. Tu katanya tarik pada antara tarik ataupun metod pengajian ilmu usuluddin yang sangat masyhur di tanah Melayu kita dipanggil tarik pada diasaskan oleh orang yang sangat alim dipanggil Syekh Ismail Baba Ismail bin Abdul Qadir Al-Fatani. Hampir semua tutup guru pondok beraliran pondok pengajian tauhid dia mengikut metod Pak Dok dipanggil. Pak Do ya, bahasa Pak Do tu menunjukkan ke Fatani dia tu. Ke Melayu dia. Tak ada orang Arab panggil Pak Do. Pak Do tu tak ada orang Melayu ya Pak Do. Kalau Pak Cik mungkin nampak kanah tapi Pak Do ni tak ada. Bukan father. Father tu bahasa Inggeris. Bahasa Kelantan panggil Pak Do. Pak Do ni nisbah kepada pak saudara sebelum halik mak. Ataupun dipanggil pak muda. Tu istilah-istilah. Tapi setengah dalam kitab Jawi menyebut pak muda ni pak saudara sebelum ayah. Ni nak kenal orang muda tak tahu panggil pak muda. Apa panggil pak muda? Sebab dia muda. Bukan. Pak muda ni ataupun pak Do ni pak dara sebelum halik mak kita. Kita panggil pak Do. Pak Do mak ko. Pak Do ko. Pak Do dipanggil. Kholi kalau kita panggil. Dalam bahasa Arab panggil kholi. Bukan kuali. Kholi. Pak Do. Kalau ami, pak dara sebelum. Bahas pak dara pula. Jadi kita nak royak tarik Pak Do tu. Ramai orang mengaji usuluddin, mengajar usuluddin di Malaysia tapi tidak guna cara tarik Pak Do. Jadi masalah sikit. Bukan tak ada masalah tapi payah sikit. Huraya dia menjadi sukar. Tetapi kalau tarik pada terjemahan dia daripada kitab Arab terjemah kepada kitab Melayu kita boleh kata hampir tepat sangat. Dia pada ni dia lahir, dia muncul selepas daripada Syekh Ahmad. Tuan kitab Faridah. Sebab tu dalam kitab Faridah terjemah kudrat, terjemah kalam berkata-kata. Tapi apabila mari pada dia tak terjemah berkata-kata, dia terjemah perkata. Sudah. Waktu perbahasan panjanglah. Benda sama tetapi cara terjemahan dia. Katanya Syekh Ahmad kata hamba tak jumpa dalam kamu sekadar ni hamba boleh terjemah. Kerana bahasa Arab ni ia ada grammar dia. Ada nahu dia. Hak tak ada dalam nahu bahasa Malaysia. Maka kita nak terjemah payah nak terjemah.
Maka dia mengekalkan terjemahan yang masyhur pada masa tu, kalam dengan terjemuh berkata-kata. Tapi dari sudut takrif, nampak terjemuh perkata. Mana kalau pada dia kata sekalipun tak ada dalam bahasa Melayu, perkata ini, tapi ambo reka sendiri. Reka lagu mana? Menurut kaedah dalam ilmu tata bahasa Arab. Menyangkul itu perbuatan. Alat untuk menyangkul kita panggil penyangkul. Mengetuk itu perbuatan. Alat yang untuk mengetuk, paku pengetuk. Maka kuasa, sifat untuk Tuhan berkuasa ataupun Tuhan boleh berkata-kata dengan berkata-kata. Tak boleh. Tuhan berkata-kata dengan berkata-kata. Itulah. Tuhan berkata-kata dengan perkata ataupun kemampuan berkata-kata. Dia terjemah perkata. Tok Guru Ambo pula dia terjemah kemampuan berkata-kata. Girojok Tok Guru Haji Loh Lubuk Tapah. Lagu mana kalau kita terjemah dengan kemampuan? Tepat ke tak? Tok Guru Haji Loh Lubuk Tapah ni anak murid pada-pada Katanya Tok Guru Haji Loh Lubuk Tapah tepat terjemah ni. Kemampuan berkata-kata, kemampuan mendengar, kemampuan. Zaman tok Pak Dok ada orang sebut kalau sebelah luar memang tak faham. Tak cakap syarah tarik Pak Dok ni. Tak zuk dia. Sebab apa? Sebab tarik dekat dengan bahasa Kelantan sedap buat dia. Faham lah. Buat kita ni tak faham lah. Tapi terjemahan dia tu lagu tu. Banyak kita tengok orang mengajar kitab Tauhid sifat 20. Masya Allah dia mahir dalam kitab Fiqh. Tapi dalam terjemah Tauhid Allah salah berlaku boleh kata. Hampir huraian dia pun jadi keliru. Sebab tu kena cari orang hok mahir. Kalau bab usuluddin kita cari hok bisa usuluddin. Hok fiqh kan. Tak semestinya dia bisa fiqh, dia bisa usuluddin. Dia rujuk ke kita dalam bab fiqh, belum tentu dalam bab tauhid. Gitu. Bab ada orang ni tu hari kelebihan masing-masing. Jadi siapa dia yang menafi ke bahagi yang keempat, iaitu sifat ma'ani. Tu. Seperti kaum Mu'attilah. Mu'attilah kata Tuhan tak ada sifat ma'ani. Yakni Mu'attilah ni satu cawangan daripada kumpulan Mu'tazilah. Yang menyatakan Tuhan tidak ada sifat. Mu'attilah, attala yu'attilu ni, Mu'attilah ni maknanya Tuhan mengkosong. Attalah ni mengosongkan, menghampakan. Bahasa Jawi panggil menghampakan ataupun mengosongkan. Berarti Tuhan zat semata-mata tak ada sifat. Yang mencipta alam ni zat. Kita kalau zat kosong tak boleh. Zat yang ada kudrat baru boleh mencipta. Dia zat semata-mata. Mu'attilah dipanggil, kumpulan dia. Kaum Mu'attilah menafikan sifat ma'ani. Apa hukum dia? Tuhan kuasa, ya. Maknawiyah demo sepakat, ya. Saya kata Tuhan berkuasa. Tapi berkuasa, Ahli Sunnah wal Jamaah kata berkuasa dengan kuasa lah. Dengan kudrat lah. Ada berkuasa dengan zat. Tuhan mendengar. Ya, sepakat mendengar. Mu'attilah kata mendengar. Tapi Mu'attilah kata mendengar dengan zat lah. Ahli Sunnah kata, tak mendengar dengan zat apa. Zat semata-mata tak boleh lah. Zat yang bersifat dengan samuk baru boleh mendengar. Maka dia khilaf situ. Apabila dia ni buat benda, memberi pendapat yang tidak ada zaman Nabi. Zaman sahabat tak ada orang faham lagu tu. Zat semata-mata lagu tu. Maka tiada kupu. Tak jadi kafir, cuma fasik. Sebab apa? Sebab dia tak nafi hak tiga depan. Nafsiyah, salbiyah, maknawiyah. Dia tak nafi. Maknawiyah. Cuma ma'ani saja dia nafi. Tak jadi kupu tapi fasik dah. Taklid dia, hukum dia fasik kerana keluar daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kerana apa keluar daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah tu jadi fasik? Kerana akidah ni tak ada zaman sahabat. Pelik dia mau faham berbanding dengan orang lain. Apabila orang faham Allahu ala kulli syai'in qadir, Tuhan berkuasa, perkataan qadir maknanya gabungnya di antara zat dengan sifat kudrat baru ada qadir. Kau qadir tu zat. Sekalipun qadir itu mirip kita faham kepada asma nama, tetapi gabungnya daripada kudrat dengan zat. Baru ya orang panggil zat yang qadir. Kalau zat semata-mata tak boleh. Dia mau tak faham ke bahasa Arab. Orang Arab ni dia Mu'attilah ni. Bukan orang gua Musa ni. Bukan orang Amerika ni, orang Arab juga tapi tidak faham.
Patut Al-Quran ke orang faham belaka. Siapa dia kata faham kalau tidak belajar. Maka sebab itulah alhamdulillah ulama ahli sunnah wal jamaah hok jaga akidah dia pengok. Hok benda hok tak ada zaman Nabi. Maka kita hukum ke fasik hukum dia. Nah, fasik lagi mubtadi'. Apa maksud mubtadi'? Ahlul bid'ah. Oh, kita berkata kok orang bid'ah. Tidak Wahabi dok kata kok kita bid'ah. Ha, kita bagi kata pula. Kita pula kata kok orang keluar daripada ahli sunnah bid'ah. Daripada awal-awal lagi kita kata bid'ah. Sebab apa? Sebab bid'ah menurut pok kita ada takrif dia, bid'ah menurut Wahabi ada bid'ah takrif dia. Bukan makna bid'ah menurut Wahabi ni nah, bid'ah menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Imam Nawawi takrif bid'ah ada. Imam Syafi'i kata bid'ah bid'atani ada. Bid'ah tu ada dua. Nah, semua kecek bab bid'ah, tapi takrif dia tu gapo? Maka orang yang akidah dia, fahaman dia berlainan dengan fahaman zaman Rasulullah, zaman sahabat, zaman salafus soleh, maka sahabat tak pernah fikir lagu tu, maka dipanggil fasik lagi mubtadi'. Maka tidak kufur. Kerana apa? Kerana bahawasanya tidak melazim ke atas nafinya, nafi sifat ma'ani itu kekurangan yang berdiri dengan zat. Kerana dia tidak menafikan kekurangan, apabila kita nafikan sifat ma'ani tak menyebabkan Tuhan kurang. Betul ke tak? Ya. Kerana kita kata Tuhan boleh mendengar, ya. Tuhan melihat, ya. Tak kurang pun. Tak menyebabkan kekurangan. Tapi kalau menafikan Tuhan mendengar, oh tu jadi kurang. Sebab tu tak jadi kufur kerana tak menyebabkan kurang. Maka bahawasanya qadir dengan tiada kudrat. Dia kata Tuhan kuasa, ya qadiran. Qadir ni takdir dia kaunuhu qadiran. Bukan kudrat, qadir. Tuhan itu qadir, Tuhan itu keadaan dia berkuasa tapi tiada dengan kudrat. Sudah pening dengan zat. Hak ni muncul kerana nak mentauhidkan Tuhan juga. Kumpulan ni dia niat betul. Dia niat betul. Macam Wahabi lah ni kadang-kadang Tuhan straight molek. Sesek skema saja. Sesek ngaji bijak saja. Sesek pakai spek saja. Maknanya sesek juru lah. Bukan kata sesek lipat kau, ukah pagar kau, nyuruk kau bawah ataupun buka pagar secara lemah lembut. Sesek skema saja, niat bagus tapi tersesat di dalam fahaman. Maka dia nak mentauhidkan Tuhan sehingga menafikan sifat Tuhan zat semata-mata. Nak mentauhid telajuk. Tak boleh juga. Sebab dia kata Asy'ariyah ni kata Tuhan tu so, tapi kudrat lagi ada, iradat lagi, sifat ma'ani lagi ni. Benda ada. Zat Tuhan ada, sifat ma'ani benda ada. Berapa dengan Tuhan? Nak jadi ni 7 8. Berat demo ni. Orang kafir dia kata, Kristian, Nasara jadi kafir sebab dia kata Tuhan tu ada 3. Maka Asy'ariyah jadi kafir kerana kata 7 8 benda wujud qadir ni. Sudah. Kita Asy'ariyah jawab kata kita tak membanyakkan Tuhan. Sifat banyak tak apa. Macam pada diri seseorang tu. Sifat sebagai ayah, kemampuan mendengar. So ya dianya. Kita tak menafikan zat, kita tidak membilai-bilaikan zat, membanyakkan zat, sifat tak apa. Kerana banyak sifat menunjukkan kesempurnaan. Bukan menjadi menyebabkan Tuhan 2 3. Kristian tu mentigakan zat. Zat tu bapa, zat anak, zat Ruhul Kudus. Ada kata zat Tuhan ibu. Misalnya, orang jadi kafir sebab zat, bukan sebab sifat. Dan murid dengan tiada iradat, kaunuhu muridan dengan dia ada kud iradat. Pelik dia mau mikir. Atas i'tiqad mereka lah. Atas i'tiqad mereka yakni Mu'attilah. Maka hukum dia fasik. Maka siapa dia keluar daripada ahli sunnah wal jamaah, cara fikir ahli sunnah wal jamaah jadi fasik. Wahabi ko jadi fasik kebanyakannya pendapat dia. Ada jadi kufur tapi kebanyakannya Syiah ko, kumpulan Mu'tazilah ko, Jabriyah ko, Qadariyah ko, kebanyakannya jadi fasik. Tapi ada menyebabkan jadi kufur. Akidah dia. Sebab tu kalau orang tu imam tu Wahabi, tu imam tu Syiah boleh semaya, ya boleh semaya. Belakang dia. Pada mulut lawan Syiah, duk lawan Wahabi tu, duk selagi mana kita tak dengar, tak keluar daripada mulut dia akidah-akidah yang jelas, soreh menyebabkan dia kufur,
Lagi tu boleh semaya. Lepas tu dia Wahabi tu. Kita kata fasik lah. Orang fasik ni kita pun fasik. Kadang-kadang buat maksiat juga ni. Maksiat dah lebat ni. Maka fasik tu standard KL kita panggil. Maka kalau nak cari hak tu email warok memang boleh hak tu. Tapi kita pun tak warok lah mana ni kan. Soal dia. Soalan. Jika engkau berkata mana yang 20 yang wajib bagi Allah Ta'ala tu. Start nak baca lah sifat 20 ni. Allah mukaddimah dia panjang dia balah dia. Sebab itulah kalau orang boleh khotel kitab ni besar dah tu. Bijak dah tu. Boleh bahas bab sifat 20, marilah soalan menatai menerak hangpa boleh jawab belaka. Tapi banyak mana orang mengaji tak nama ngaji pas tak boleh jawab sebab tak faham. Pada mengaji kitab ni sebutir ikut eranya. Orang dulu mengaji kitab ni 3 tahun baru habis. 9 tahun pun ada habis. Pak kita lagu mana tak tahu ni. Mukadimah dia berat dah. Tu kitab kecil baru. Kitab Jawi ni sekalipun kita nampak lekeh dengan sebab guna bahasa Jawi kita. Orang kita koyak mereka. Kalau guna bahasa Melayu standard, guna bahasa Jawi kita nampak tak standard lalu. Kalau boleh kitab ni tulis bahasa Inggeris, baru nampak macam sophisticated lah, nampak macam intellectual lah, nampak gana. Kecek tu biar tambah S banyak sikit. Baru nampak macam kebijakan yang sangat drastik. Nampak anjakan paradigma dia panggil. Tak payah buti abu. Bahasa Jawi nampak lekeh ya. Sedangkan kitab Jawi dipetik daripada kitab-kitab Arab juga. Soalan-soalan macam sebut soal dalam kitab ni deh. Macam walhasil sama. Kalau kita tak baca kitab Arab, kitab besar-besar saja tu. Kalau kita nak ngaji, nak jumpa pendapat tu, kalau dah Syekh Daud tak mari petik dalam kitab Arab dia nak mudah kepada kita bangsa Melayu belajar akidah supaya akidah Nabi Muhammad. Tak payah ngaji kitab besar-besar, ngaji kitab Jawi pun faham kerana hamba petik dah, mudah ke. Supaya dalam kitab Sabilal Muhtadi juga Syekh Arsyad Banjari Tok Kelampaya tu ambil petik dalam kitab Topoh, dalam kitab Nihayah, dalam kitab Qalyubi, dalam kitab Goni. Kalau kita nak ngaji orang Arab agak lama makan tahun, dah 20 tahun rasa tak kotai habis semua kitab tu. Tapi kita ngaji sebutir kitab Jawi, merangkumi doh. Tapi nak jadi orang alim kena pandai bahasa Arab. Jangan tak pandai malu kat orang. Kalau ngaku tak apa, lah ni tak ngaku tak pandai. Tu masalah ni. Dia panggil B. B jok. Nama Maka orang tanya, jika engkau berkata mana hak 20 sifat wajib bagi Tuhan tu? Wajib kena ngaji 20 sifat. Mana sifat 20? Ya wak macam gaya bahasa kecek lagu tu. Jawab dia lagu mana? Maka adalah yang 20 itu pertamanya. Nak masuk baru pertamanya. Ngaji deh. Mukadimah macam-macamnya syarah baru pertamanya baru. Pertamanya wajib wujud. Artinya arti wujud itu artinya arti wujud itu ada. Jangan baca straight tu, nak mungkin ada dan makna wujud saat ni bahasa Arab wallazi la tuqalu zatu bidunihi, iaitu makna bahasa wujud tu menurut bahasa Arab ke apa dia? Tiada dikenal, tiada dapat difikirkan. Tuqal ni diakalkan, difikirkan, digambarkan, di benda ni. Akan zat satu-satu benda sesuatu dengan ketiadaannya. Kalau tak ada wujud, kita tak boleh tergambar benda tu. Seperti tudung gelas ini. Tudung gelas, ya. Demo faham? Demo dapat fikir, ya. Apa? Sebab benda tu wujud. Tapi kalau benda tak wujud, nak fikir lagu mana, nak tergambar lagu mana, nak tokol tu lagu mana. Nak tergambar, nak tertasawur, nak kenal zat kecuali benda tu ada. Kalau benda tu tak ada, nak kenal lagu mana. Payah nak kenal kecuali benda tu ada. Maka tajuk pertama dalam kecek bab Tuhan, biar Tuhan tu ada dulu. Sifat pertama, bukan kata Tuhan dulu, ada dulu, lepas tu baru mari kudrat dok kita sebut tertibuz zikri.
Tertib susunan 20 ini tertibuz zikri. Nak sebut sebab kita tak boleh nak sebut. Sebab nak ngaji kena ngaji belaka tapi tak bolehlah serentak gitu payah kan. Benda tu kodim belaka tapi cara nak sebut dia tu tertibuz zikri dipanggil. Jadi pertama kena iktikad Tuhan tu ada. Dan Tuhan ada ni katanya pengarah tidak ada khilaf. Hatta orang kafir sendiri mengiktiraf Tuhan tu ada. Tetapi dia mengonsyikan, mensyirikkan Allah. Siapa dia cipta langit bumi? Allah. Berhala, berhala ada kuasa juga. Syirik lagu ni. Tak ada ajaran-ajaran nabi-nabi mari ajar kata Tuhan tu ada. Tak ada. Dalilnya sebab orang kafir tu tahu semua Tuhan ada. Cuma nabi-nabi mari ajar jangan syirik ke Tuhan. Bukan mari ajar Tuhan tu ada. Sebab tak ada orang nafi ketuhanan ni. Yakni benda yang menguasai diri dia dan alam seluruhnya. Dakwah nabi-nabi tak ada istilah lagu tu. Katanya pengarang kata, bab Tuhan ada ni tidak ada khilaf. Hatta orang kafir pun tak ada. Artinya, arti bahasa Arab saat ni nak terjemuh pula. Saat ni makna, saat ni arti. Sudah gapo dia. Makna ni terjemuh bahasa Arab dia. Arti ni hak kita faham. Mafhum dipanggil. Tiada dikenal. Zat sesuatu melainkan apabila ada maujud. Adalah ada benda tu, barulah kita faham. Kecek bak motosikal, ya. Demo boleh kecek, ya. Sebab benda tu ada. Benda tak ada, tak boleh. Atau engkau kata, boleh berlaku terjemuh makna dia dah. Mafhum. Kalau kita retinya, iaitu tiada diakal ke sifat pada yang mausuh dengan ketiadaannya. Tak boleh kita faham suatu benda kecuali ada sifat ada. Barulah kita boleh faham, boleh bahas, boleh kecek. Kalau Tuhan tu, kita duk kecek bak kuasa, bak mendengar, bak melihat tiba-tiba Tuhan ni ada ke tak ada. Buah saja habis kare duk ngap, duduk sebut sifat-sifat. Maka benda tu kena ada dulu. Artinya tiada kena sifat sesuatu yang bersifat itu melainkan apabila ada sifat maujud pada benda itu. Kata ke makna wujud wallahu a'lam. Suruh gerak otak ya. Ngaji tauhid ni ya kena gerak otak sikit. Otak kita ni biasa kita simpan dalam poket. Taruh saya. Tak saya guna otak. Maka belajar tauhid ni guna otak sikit. Boleh kodok kita berdoa, ya Allah, berjayalah aku untuk sambung belajar ke Universiti Islam Malaysia, UIA. Adakah doa macam ni terlalu spesifik? Sangat takut Tuhan tak sukalah ngaji di UIA. Atau kena doa minta universiti saja. Tanpa sebut universiti tersebut. Soalan ni nak memakai orang ni. Boleh kau doa. Terpulang kepada kita. Harus kita doa. Kita minta lah dengan Tuhan secara terpinci boleh. Secara umum boleh. Saya, ya Allah, ya Tuhan, aku rezekilah saya dapat seorang isteri. Boleh? Ya Allah, beri kamu seorang isteri yang alim, yang hafizah, yang gapo. Hamba alhamdulillah, hamba doa jadi isteri hamba boleh supaya tepat dengan hamba doa. Rezeki. Hamba nak hafizah, boleh hafizah. Hamba nak gani, boleh belaka. Mintaklah dengan Tuhan. Ni nak tapi dari mulut tak sih. Koya molek. Dari hati nak lagu ni. Minta dengan Tuhan, malu ke apa? Tuhan tahu dalam perut bedah kita. Minta dengan Tuhan. Hamba royak kata bini hamba ni kena banyak mulut. Sebab takut bosan dalam rumah. Bini hamba banyak mulut sungguh. Rezeki. Jadi sungguh. Doa. Jadi molek. Jadi tak apa. Kita boleh minta. Maknanya tak syarat minta umum ni. Harus hukum dia. Mana lebih afdal musafir mendirikan solat jamak takdim ataupun jamak takhir? Gini, jamak takhir sepakat mazhab. Jamak takdim khilaf. Mazhab Hanafi tak silap hamba ataupun Hambali tak sah jamak takdim. Jamak takhir tak apa, seolah-olah macam benda tu sudah berlalu macam qada. Tapi takdim ni kita buat benda tak berlaku lagi. Dalam mazhab lain tak sah.
Dalam mazhab kita yang boleh jamak takdim takhir ni. Hambali tak boleh langsung lah. Jadi hak sepakatnya takhir, hak moleknya. Cuma dalam kitab fiqh kata jamak takdim dan takhir dalam mazhab kita saja. Tak tengok kepada mazhab lain. Afdalnya tengok menurut keadaan kita. Kalau kita berhenti ketika jamak takhir waktu kedua, okey molek jamak waktu itulah. Lain kita berhenti jamak waktu pertama, molek jamak waktu itulah. Tapi kalau tengok dari sudut mazhab keempat-empatnya afdal jamak takhir. Afdal jamak takhir. Saya rasa rezeki saya sangat sempit, siapa susah nak dapat kerja. Mohon ustaz amalan untuk saya tenang dan dapat kerja. Banyak selawat tu insya-Allah pintu rezeki terbuka. Banyak bangun malam, banyak bersedekah. Insya-Allah rezeki itu murah. Kerana apa? Di antara kelebihan bersedekah dan kelebihan bersedekah adalah nak menarik rezeki. Maka sekalipun kita tak ada duit, belajar bersedekah. Saya ada 5 riyal ni lagu mana nak sedekah. Belajarlah wi riyal ke, wi 2 riyal ke. Saya nak beli makanan ni, beli 2 riyal. Ataupun sedekah guna benda lain. Kita tak ada duit, kita sedekah benda lain. Belajar bersedekah antara benda-benda yang boleh menarik rezeki. Di samping pahala sedekah tu dapat, kelebihan dia dapat menarik rezeki. Antaranya sedekah subuh. Lah ni orang buat amalan sedekah subuh dah. Kita buat tabung depan rumah kita, depan pintu nak tubik tu, buat tabung so. Setiap kali nak tubik daripada rumah maya subuh tu, ambil peti 2 riyal bubuh dari tabung tu. Tu panggil sedekah subuh. Siapa hari Jumaat ambil tabung tu pergi ikut masjid. Cuma niat dah lah. Setiap hari kita bubuh sebelum subuh tu. Niat sedekah. Orang buat amalan dulu. Kalau di Pondok Amba dulu, di Yaman, Darul Mustafa dulu, depan asrama pelajar tu ada kotak. Dia tulis sedekah subuh. Jadi budak bila-bila tubik asrama nak pergi maya subuh tu, nak pergi tahajud ke, bawa peti. Sama pun tak apa 2 sen tak apa bubuh dari tabung tu. Ada orang tu lalu ya. Ada juga duk senyum. Sedekah itu adalah senyum itu adalah sedekah. Ada juga. Tapi itu antara kelebihan dah rezeki itu orang rumah kita cocok depo. Orang apa dia panggil tahu depo. Depo. Sedepo. Tak tahu pulut depo kau apa tahu baca lagu mana tak tahu depo kau. Maknanya cegah kehamilan lah. Cocok ke apa dia jenis obat ke apa dia untuk cegah kehamilan. Jadi hormon dia tak stabil lah. Semua puelah ni duk pakai goni belaka dah ustaz. Jadinya period dia ni jadi mari kadang-kadang 2 minggu, kadang-kadang tak mari langsung, kadang-kadang 2 bulan. Period dia. Jadi lagu mana tu ustaz? Jadi time molek tak sedap fikirlah. Tanya masalah saja, kena mengajilah. Time mari 2 bulan lagu mana tengok darah, kalau darah 2 warna, kalau darah sewarna, kalau darah sewarna 1 hari 1 malam. Kalau dah mari 2 bulan ni, kalau 2 warna lagu mana pun dok tengok hak berubah time bila. Lagu tu. Itu bab istihadah pula. Apakah status perkahwinan dan anak kepada pasangan suami isteri yang salah seorangnya adalah Syiah? Perhubungan masih sah tarah ke tak? Syiah sah berkahwin, Wahabi sah berkahwin. Tak sudut balahlah. Nak nikah dengan anak Wahabi pun boleh. Nak nikah dengan anak Syiah pun boleh. Masih dalam kategori Islam lagi. Kecuali menyebabkan kupu lah. Kupu tu salah mokpok dia lah. Anak tu tetap ada masalah gapo. Nak nikah dengan Syiah pun, nak nikah dengan Wahabi pun sah hukum tak ada masalah apa. Bukan kata mokpok dia sendiri tu. Tak ada masalah. Masih lagi dikira ke Islam. Apa beza sujud tilawah dengan sujud sejadah? Sujud tilawah ni sujud di luar pada semaya. Ada 14 tempat dalam Al-Quran. Kita baca ayat Quran ni disunatkan kita sujud dengan niat nawaitu sajdatat tilawah. Saja aku sujud tilawah. Sujud sejadah pula istilah bahasa orang. Antara surah yang disunatkan sujud surah sejadah. Maka orang tua panggil sujud sejadah. Sebab surah sejadah. Lagu tu. Dalam semaya sujud sejadah. Sujud tilawah ni dalam semaya pun panggil sujud tilawah. Misalnya surah wasjud waqtarib. Surah Iqra ke apa dia? Sujud. Nama ni panggil sujud sejadah. Suhu. Sebab sujud sejadah ni khas berbanding dengan sujud-sujud lain. Dalam 14 tempat tu sujud sejadah paling special. Lagu mana?
Kalau kita pagi-pagi subuh, pagi Jumaat, kalau kita nak baca surah Sejadah, tak payah minta izin orang. Sekalipun panjang surah Sejadah, tak apa. Dan kalau kita niat nak sujud pun ketika semaya tak batal. Tapi ayat-ayat Sejadah lain, wasjud waqtarik kau surah lain, kalau kita niat nak sujud dalam semaya, gerak saja batal. Kecuali terbaca dalam semaya. Baca-baca, wasjud waqtarik, kena sujud. Sujud tak apa. Tapi daripada awal-awal lagi kamu nak baca surah Sejadah, tak boleh. Kecuali hari Jumaat, bab surah Sejadah, tu special key dalam bab tu. Siapa tahap mana seorang isteri dan anak perlu taat pada suami, ayah yang langsung tak beri apa-apa nafkah. Suami itu telah khianat kepada isteri dia, tak beri nafkah. Dosalah suami dia. Maka ayah, anak kena taat. Ya, kena taat juga. Muka dia ayah kita. Selagi mana dia tidak suruh maksiat, hatta Nabi kata kalau mu ayah tu kafir pun kena taat lagi. Mu ayah dia kafir, kata mek dulu ambil nasi ke ayah. Tak boleh ayah kafir. Tak boleh. Saya malah taat kepada ayah. Tak boleh. Kalau benda-benda haru boleh. Jangan dia mengajak kepada kekufuran. Ngajak maksiat tak apa. Salah dia lah. Isteri pula, tak apa. Kena taat lah, kena taat. Lepas tu buat alasan kalau kita nak derhaka kerana suami kita tak beri nafkah, tak boleh. Cuma apabila tak beri nafkah, harus bagi isteri minta fasah. Minta fasah. Perceraian itu minta cerai. Boleh tak ketika saya baca selawat Quraniyah, selawat Quran dalam lum'atu aurat. Selawat tu diselangi dengan ayat Al-Quran. Selawat Quraniyah ni selawat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dia ada selawat, campur Quran, lepas tu seli Quran dengan selawat. Maka ketika boleh baca kodok, niat zikir lah. Niat baca selawat Quraniyah. Boleh tak? Selawat ni panas sikit dah. Quran capur-capur. Dosa ke kita dengan Allah, mudah Allah Ta'ala ampunkan dosa kita. Apa dia ni? Dosa kita dengan Allah mudah untuk Allah Ta'ala ampun. Ayat dia payah kot. Dosa kita dengan manusia kena minta maaf dengan ampunnya badan. Tapi kalau dosa kita dengan manusia yang kita tidak tahu macam mana, Ustaz. Dosa kita tak tahu. Lepas tu apa tanya yang pun tak tahu. Jangan duk andai-andai lah kita tu ada buat silap dengan manusia. Hamba kecek gini ke takut demo serati. Kita pun klik rumah. Hamba klik takut demo serati dosa lambu. Kita pun gitan dah. Sudah. Bapa gitan dah takut demo takut manusia tak suka hamba gitan. Duk andai dosa lagu tu mana boleh. Dosa-dosa ni orang tak andai pelik. Lepas tu jadi hidup lagu mana? Kita klik rumah. Takut demo tak reda hamba balik tu. Berat. Kita duduk saja pun takut demo nak tak apa andai dosa tak tahu lagu mana nak jadi dosa apa pula ni. Kau demo anxiety dah. Kau demo tekan dah, kau ada masalah gapo benar ni. Jadi andai dosa tak ada. Nasihat buat ibu bapa yang paksa anak sambung belajar macam mana yang ibu tu nak. Contoh anak nak masuk pondok tapi ayah suruh jadi lawyer. Wajib kau anak tu ikut arahan dia. Kalau benda tu tidak salah, gilah belajar lawyernya. Salah kau belajar jadi seorang lawyer ni bukan pelajar, lawyer ni peguam. Tak salah jadi peguam. Jadi engineer, jadi angkasawan, tak salah. Tapi wajib kau masuk pondok, tak wajib. Lepas tu apa jadi nak terkegi tak wajib pun ngaji pondok. Tapi ngaji fardu ain tu wajib. Kita duk ajar dah. Anak tidak royak kata ngaji pondok tu wajib, ngaji fardu ain tu wajib. Kita ngaji misalnya ngaji lawyer, ada satu gabrah dalam pelajaran dia ada pelajaran ilmu fardu ain, bab lawyer. Tak ada masalah. Jadi jangan buat persimpangan dalam pilihan. Pondok ni tak wajib pun belajar fardu ain tu wajib. Misalnya gilah jadi lawyernya, sambil-sambil tu nada. Lawyer pakai serban. Kan. Mari pakai jubah, pakai gapo. Lawyer punya demo masuk mahkamah lagu tu. Keji orang ni. Orang nak nipu tak berani. Jadi tak ada istilah persimpangan. Gila ngaji lawyer ikut mak ayah tak ada masalah apa. Menggembira ke orang tua. Hak ngaji fardu ain tetap kena ngaji fardu ain. Bukan masuk pondok. Saya nak jadi ulama, tu kalau nak jadi ulama lain pula lah.
Kena ngaji sungguh lah. Kena pergi tempat dia lah. Tempat ngaji agama ni biasa pondok lah. Hak tu suku lain lah. Apakah hukum tidur dalam majlis agama? Majlis agama Islam Kelantan. Memang ramai duk tidur dalam pejabat, nampak dalam ekong apa dia apa semua. Bukan dalam majlis agama. Bukan majlis agama ni. Majlis belajar dia. Bukan tidur dalam majlis agama. Itu letak tidur dalam majlis agama. Maik apa semua. Dok, bukan tidur situ. Maknanya dalam ngaji. Tidur dalam ngaji. Tak apa hukum dia dapat fadilat. Nabi sebut dalam hadis sebagaimana hak dari sebut. Orang dalam majlis zikir, orang dalam majlis ilmu, tiba-tiba malaikat mari royak ada seorang tu masuk, ada tujuan tertentu. Bukan masuk nak ngaji. Masuk kerana tidur, masuk ada macam-macam benda lah. Tapi bukan nak niat nak ngaji lah. Maka katanya Allah Ta'ala hum qaumun la yashqa bihim jalisuhum. Mereka itu orang-orang belajar ini kita duduk dengan dia tak sia-sia. Sekalipun kita tidur kau gapo tak sia-sia. Yang ni diampung dosa juga. Dapat kelebihan tu. Ya. Nak tanya semasa tengah semaya, patutkah saya rokok? Sepatutnya saya rokok. Tapi sebab tak khusyuk. Sebab tak khusyuk. Saya tak sengaja tergerak sujud. Pergi sujud pula. Patut ya rokok. Ni lagu mana tak tahu ingat koyak aku masalah Spiderman. Kau pergi sujud. Mana sujud? Tak sempat sujud lagi. Saya pun balik semula rokok. Balik semula. So kalau tak semaya saya, ya wajib kena buat lagu tu. Mungkin kita kena rokok, salah sujud. Tak salah, mungkin tak sengaja deh. Kena bangun semula, sterik, rokok semula. Lagu tu. Saya pelak sebut ra. Jadi ra. Mirabihing. Ra jadi ra. Kadang-kadang jadi waswah baca Fatihah. Bukan waswah dah tu. Memang dia baca ra dah tu. Apa waswah lagi? Ra kau dak ra. Mirabihing. Ra dah. Ra apalah. Bukan waswah dah yakin tu. Minta pendapat petua ustaz lagu mana nak suruh biar bunyi ra molek. Tama berlatih getar ke lidah. Berlatih memang sige tu. Beli masih game main ni gitu. Kedua ajar tarik lidah. Pergi lidah ni tarik. Lidah tu ketak sikit. Ambil sudu kokok sikit. Biar jadi lembut lidah. Berlatih lama-lama jadi. Ramai budak-budak sebut ra, kita ajar suruh tarik lidah. Tarik sikit lidah, lepas tu ajar lama-lama boleh bunyi ra. Setengah negeri tu bahasa dia jadi payah sikit nak sebut ra. Nyanyi boleh kau dak terangkan tentang sirullah. Gapo dia sirullah? Gapo dia sirullah ni? Rahsia Tuhan. Rahsia nama rahsia dah tak ada nak royak. Rahsia Tuhan hamba tak boleh nak royak muka Tuhan pun rahsia. Tak tahu hamba gapo dia maksud sirullah ni, tak tahu hamba maksud ke gapo dia tak tahu ni. Ke ada ke ustaz oyak kalau bini tu buat hati suami terasa maka bini tu dianggap derhaka. Dan apakah nafkah yang gugur bagi bini tu ustaz? Soalan saya, adakah isteri yang tergugur nafkah tu boleh minta pasah? Tak boleh. Dia buat derhaka kepada suami, maka gugur nafkah. Apabila suami tak beri nafkah sebab gugur, dia nak minta pasah. Tak boleh. Suami saya tak beri nafkah. Apa? Sebab awak derhaka. Tak boleh. Sebab berpunca kesalahan daripada awak. Tapi kalau suami tak beri nafkah kerana awak tak ada, tu boleh minta nafkah pasah. Ni tak boleh, salah dia semua, celiko. Nak minta pasah. Apa faedah hukumnya? Hukumnya tak bayar nafkah tu, apa faedah? Syariat suruh suami tu kata tak wajib dah bayar nafkah kerana awak derhaka. Kalau boleh fasah lagu tu, faedah apa? Kalau bini upload gambar dia sendiri di media sosial, ketok lelaki dianggap dayuh. Kalau tak lari bini buat gitu. Soalan saya, kalau bini tu mati, tok lelaki tu, lagu mana pula ustaz? Tok lelaki dia mati, dia cakap nak bangun tegur, jangan dia upload lagu tu. Orang dia mati tak ada dah hukum dia. Tak ada dah mukallaf dia, tak ada dah taklif dia, tak ada dah. Dia nak cara ke bini dia nafkah kalau tidak nyanyi orang mati. Apa? Kena cari nafkah lagi bini dia hidup ni. Nampak dia mati, awak mati Payuh saya kena cari nafkah, saya mati dah.
Nak cari nafkah kat awak lagi. Apa lagu tu dah mati dah, tak ada mukallaf dah, tak ada taklif dah. Nah. Saya Muhammad Hamdan, saya selalu ikut pengajian online ustaz sebab setiap apa yang ustaz sampaikan masuk di otak saya. Biar masuk dari hati eteklah. Saya ingin menjadi anak murid ustaz walaupun saya belajar melalui online ustaz, sudi kau ustaz terima saya menjadi anak murid ustaz. Banyak ustaz deh. Mohon pencerahan ustaz. Masa jika jika cara saya tidak sopan dari Sabah berhijrah ke Kelantan ustaz. Jadi tak ada masalah lah. Dengarlah hamba izin berlaku dah hamba mengajar ko amalan-amalan ko ilmu tu, maka hamba ijazah berlaku dah. Kerana dalam ilmu hadis dipanggil syarat tahammulul ilmi. Syarat kita nak menanggung satu-satu ilmu, hak paling tinggi sekali guru ajar. Macam ni, tarik sekarang. Ana saja kecek. Kedua, pointa anak murid baca kitab depan tok guru dengar. Lepas tu tarik kedua. Tarik ketiga ijazah. Tak pernah tok guru tu ajar, dia tak pernah baca dengan tok guru tu kata saya ijazah ke kitab ni. Boleh juga. Maka hak ni tarik paling tinggi sekali lah ni. Hak ajar ni. Maka sah dah. Untuk menanggung ilmu satu-satu ilmu. Wallahu a'lam al-Fatihah.